Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama saya Fizo Omar di dalam program Reality Zero to CEO. Seperti biasa pada minggu ini bersama dengan kita adalah ketua mentor kita Datuk Faridah Hanim ataupun dikenali sebagai ibu dan juga juri-juri profesional tersohor kita Datin Fauziah Gaus selaku founder dan CEO FG Walid Bird Nest dan juga Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia dan Datuk Yasmin Mahmud selaku Ketua Juri seorang ahli dunia korporat CEO termasyhur antarabangsa seperti Microsoft Malaysia. Jadi beliau membawa best practices sebagai CEO dan juga mantan CEO MDEC yang menerajui e-usahawan. Kalau minggu lepas kita dah saksikan bagaimana peserta usahawan mikro dan makcul bertungkus lumus untuk menyelesaikan tugasan mereka. Minggu ini, mereka ada tugas yang perlu diselesaikan iaitu makeover social media. Apa itu makeover social media ni? Inilah pengubah suaian social media. Penting ke kalau kita buat bisnes kita nak kena ubah suai social media kita? Jom kita tengok apakah kepentingan social media di dalam perniagaan kita. Usahawan yang hebat, mereka tidak fokus kepada cabaran tapi mereka fokus kepada solusinya. Yang itulah yang saya lihat yang ada pada anda semua menyebabkan masih kekal berada kat sini. Jadi, mula melakukan transformation kepada anda punya social media. Jadi first kali kita nak kena clear apa objektif kita buat transformasi ni. Apakah objektif transformation ni? Frequency of posting. Reel tu kita consider ada video juga ke nanti? Reel akan keluar dalam bentuk video. Untuk posting apa yang dinilai? Posting sama juga. Number one, frequency of posting minimum 3. Sama dengan IG. Bila orang kenal kita, suka kita, percaya kita, insya-Allah business you memang seronok. Sebab not only they will do business with you, but they will refer your business to their friends and family. Yang ni yang kita nak. Bagusnya diorang ni, diorang bertanya. So bila diorang tanya tu, diorang cuba nak fahamkan apa yang diorang nak belajar. Kalau diorang tak tanya langsung, aku belajar apa benda tadi? So bila diorang tanya, diorang nak dapatkan apa yang diorang tak faham. And then diorang punya relationship antara satu sama lain ni, diorang ada visi diorang sendiri. Bagus. Memang wish ada diorang ni. Bagus. Tips yang saya bagi kepada founder asasnya untuk meningkatkan skill diorang supaya boleh menghasilkan campaign marketing yang bagus secara konsisten untuk naikkan sales. Expectation saya kepada mereka adalah mereka memahami dan menguatkan pemahaman dari sudut asas dalam marketing dan juga penghasilan campaign copywriting. Kelemahan paling ketara yang saya nampak majoriti ada adalah mereka ni selalu ingat yang macam nak buat campaign marketing ni susah. Sebenarnya mereka ni dah ada material yang bagus tau. Macam contoh, dia orang dah ada video customer, video selebriti yang review produk mereka. Tapi mereka tak ada kreativiti untuk menterjemahkan jadi lagi cantik untuk dijadikan sebagai campaign marketing secara menyeluruh. Itulah dia betapa pentingnya social media di dalam perniagaan kita musim sekarang ni. Minggu ni saja kita tengok peserta-peserta kategori usahawan mikro ini membuat pengubahsuaian dan juga peningkatan di social media mereka melalui Facebook dan IG. Yang paling penting, copywriting. Jangan lupa, beruntung sangat pada saya mereka ni dapat ilmu. Kerana ketika ini, social media adalah senjata utama, tumpuan utama di dalam perniagaan kita. Tapi apakah agaknya kriteria yang dicari oleh ketua mentor dan juri untuk tugasankan ini? Jom kita tengok. Itu baru kriteria mingguan. Belum lagi kita tengok secara keseluruhan. Itulah saya cakap bukan senang kita nak jadi usahawan
dan juga CEO kepada sesebuah syarikat. Tapi saya dengar bukan saja pengubahsuaian sosial media yang kena diorang lakukan. Ada lagi. Untuk pengetahuan semua, pelabelan untuk packaging yang betul perlu untuk disediakan nutrisi dan segala apa yang perlu dipamerkan dalam packaging. Itulah cara pelabelan yang betul. Selain daripada tadi MyIPO, kita kena register branding yang sesuai, barulah kita selamat, maksudnya berada di pasaran. Itulah yang penting. Saya semalam ada testing, kot pakai box macam ni, ada tray. Dia goncang-goncang, dia tak bergerak. Agak-agaknya tak tahulah boleh ke tak boleh ke. Dalam perkara ni, bila kita sebut pasal packaging, kos yang kita perlu ambil kira juga, kos packaging tu. Sebab kalau kos packaging tu tinggi, jadi tak berbaloi kerana consumer akan melihat juga harga berapa ringgit satu produk, dan mereka juga melihat juga pada apa yang kita ada dalam kandungan dalam tu. Simple container yang kita pada mulanya bila kita letak, dan sekarang saya lekatkan stiker sahaja. Ada potensi, cumanya pelabelan yang betul perlu ada nutrisi. Tapi nutrisi ni sebenarnya tidaklah terlalu mahal. Ada caranya, kita boleh apply melalui agensi kerajaan ataupun swasta. Jadi kalau ada, bagus. Sebab kita boleh tahu jangka hayat packaging tu dan juga kandungan dan sebagainya lah. Itu penting. Saya sangat teruja dengan inisiatif dari pihak Mentor untuk membantu semua peserta dalam program ini. Tadi kalau kita tengok ubah sedikit je packaging produk, dah hasilnya berbeza. Ini baru minggu ketiga. Apa lagi agaknya cabaran dan ilmu yang diorang akan dapat nanti? Kita tunggu selepas ini. Kepada semua penonton di rumah yang nak turut serta mendapatkan ilmu-ilmu yang diajar di dalam program ini, anda bolehlah menonton secara keseluruhan kelas itu di website www.zero2ceo.com.my. Dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua mentor-mentor yang nampaknya bersungguh-sungguh memberikan ilmu kepada peserta kita kali ini. Tetapi ilmu dah diberikan, bagaimana pula penerimaan dan perlaksanaan para peserta kita? Adakah mereka menggunakan sebaik-baiknya peluang ini ataupun sebaliknya? Apa kata kita tanya ketua mentor kita, Datuk Faridah Hanin. Ibu? Memang bersungguh-sungguhlah Ibu tengok semangat mentor-mentor Zero to CEO ini. Ibu juga harap peserta juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan yang diberi.
untuk tujuan perbentangan prestasi. Ibu rasa lebih baik kalau ibu jemput mentor-mentor kepada tugasan yang diberikan minggu ini. Dengan rasa agak cemas ya, ibu berbesar hati ingin menjemput mentor Aziz MK untuk tugasan Facebook Ads dan mentor Akif Azizan bagi membentangkan prestasi copywriting. Silakan. Yang kelakarnya tentang Facebook Ads, tugasan Facebook yang diberikan memang berbagai gaya lah. So ada yang record ikut inisiatif sendiri pakai Zoom, ada yang record menggunakan phone. Saya tak kisah diorang record pakai apa sekalipun. First of all, yang paling penting diorang kena hantar task tu. Tu yang first yang saya nak tengok. Yang kedua, diorang kena buat iklan mengikut teknik yang saya dah ajar. Daripada segi founder ni sendiri, diorang hantar diorang punya task tu memang bagus. Ada ramai juga yang tak hantar, tapi yang tu tak ada masalah. Memang terus masuk bottom 3. Tak apa, sebab ada je yang saya baru terima tugasan diorang tadi. Tak kisah, sebab diorang ada inisiatif untuk contact dengan saya directly. Yang tak contact directly, yang tak bagi tahu saya ni, yang hilang dalam ZTC ni, saya tak tahu kenapa. Yang ini memang tak ada berita langsung daripada diorang. Bila kita bagi task kepada para peserta dan kita dapati majoriti ada yang berjaya memahami dan membuat dengan baik, ada juga yang tidak dapat memahami dan membuat dengan baik. Apa yang saya nampak adalah kebanyakan mereka ada masalah dari sudut pembinaan visual iklan itu sendiri. Biasanya diorang ni tak ada idea, walaupun telah diberikan contoh, tapi mereka buat, ada yang buat ala-ala kadar, ada yang betul-betul all in dengan graphic designnya, dengan videonya. Antara faktor yang buatkan mereka sukar untuk buat dengan lebih baik adalah antaranya faktor masa dan kemudian faktor skill dan kemudian faktor mentaliti dari sudut nak eksperimen pelbagai jenis visual iklan seperti gambar dan video. Dari sudut skill, saya dapati tak semua peserta mempunyai skill asas untuk mereka bentuk grafik macam design dan juga video, walaupun menggunakan aplikasi percuma macam TikTok, Instagram dan sebagainya, sedangkan aplikasi ini dah memang built-in untuk membantu mereka memudahkan kerja dan mempercepatkan kerja untuk design yang lebih cantik tanpa perlu kemahiran skill yang terlalu tinggi. Itulah dia. Kita dah dengar pembentangan dari mentor-mentor tugasan minggu ini. Bila dah tengok ni, saya pula yang nervous ni, Datuk. Dan saya difahamkan setiap mentor akan membuat laporan kepada Datuk dan Datuk sendiri bersama mentor-mentor yang lain untuk membuat keputusan memilih siapakah calon yang akan dipanggil masuk ke dalam board meeting kita minggu ini. Betul ke ni, Datuk? Ya, betul Fizul. Sebenarnya ibu kecewa ya bila ada di antara peserta tak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasan mereka. Mereka tak serius. Jangan sampai ya niat nak masuk program ni saja nak glamour. Tujuan program ni adalah untuk jadikan kamu semua usahawan berjaya. Buat tugasan dengan bersungguh-sungguh. Sekarang, ibu nak jemput mentor Hanif Lafizo untuk mengumumkan top 3 dan bottom 3 untuk task kedua kita. Setelah kita meneliti, pihak mentor telah merangkumkan ketiga-tiga task dan kami dapati ada 3 nama yang prestasi mereka tidak memuaskan. Yang pertama, Masak Rabin Izzuddin. Yang kedua, Norisham bin Baharin. Dan yang ketiga, Muhammad Adin bin Jamal. Manakala untuk top 3 task minggu ini adalah yang pertama, Faizah binti Zakaria. Yang kedua, Khairul Azhar. Dan yang ketiga, Siti Nur Aisyah binti Ishak. Baiklah, saya percaya semua penonton di rumah pun nervous juga. Macam peserta-peserta yang namanya dah naik ni. Ini satu peringatan kepada semua peserta. Tugasan mingguan itu satu kemestian untuk dilaksanakan. Apa kata kita serahkan nama-nama yang disebutkan ini kepada juri kita, tetapi malangnya Cik Norisham tak dapat bersama kita di sini kerana beliau disahkan positif COVID-19. Silakan Datin Fauzia Gaus. Okey, terima kasih Fizo.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya memang nak panggil Nur Hisham, tapi malangnya beliau dipositifkan COVID. Tapi tak apa, sebenarnya ada ataupun tidak, tugasan saya pun perlu dijalankan. Okey. Saya sebenarnya memang nak sangat tanya apa masalah yang dihadapi. Sebab saya dah tengok Instagram beliau, saya ada go through dia punya beberapa task yang telah diberikan. Malangnya tidak melakukan apa yang disuruh. Itu agak, saya rasa terlalu frust. Sebab apa yang saya tengok, beliau mempunyai followers yang baik, beliau mempunyai produk yang baik, produk yang saya nampak boleh pergi jauh. Tapi malangnya kerja yang harus dilakukan tidak dilakukan dengan baik, dan saya tak faham kenapa. Adakah beliau rasa dah cukup apa yang ada, ataupun ada attitude yang tidak mahu buat apa yang disuruh? Sebab bagi saya, orang yang dah ada followers ataupun orang yang dah ada orang kata platform, sepatutnya menunjukkan contoh yang terbaik, contoh yang lebih jelas kepada yang lain. Walaupun kita rasa, oh aku dah okey dah lah, dapat masuk TV is marketing. But you must remember, you masuk TV, ini adalah marketing untuk you, menunjukkan you adalah the best. Okay, you kena tunjuk saya adalah yang terbaik, bukan bottom 3. Bila bottom 3, bila saya tengok you punya Instagram dengan result yang I dapat dengan task yang tidak diberikan ini, agak mengecewakan. Baiklah, terima kasih kepada Datin Fauzia Gaus, dan seterusnya kita dengar pula apa kata juri kita, Encik Rizal Naini. Terima kasih Fizo. Saya ingin memberi pandangan kepada Cik Muhammad Adin bin Jamal. Saya kecewalah dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Cik Muhammad Adin ni. Dia tahu kita kini berada dalam era moden di mana kaedah pemasaran konvensional sahaja sudah menjadi kurang sesuai untuk sampai ke sasaran yang lebih besar. Jadi dalam tugasan yang diminta kali ini, saya dapati persembahan cover page Muhammad Adin ni tidak memberangsangkan dan tidak kemas dan teratur dan tidak menepati kriteria yang telah ditetapkan. Dan saya juga begitu kecewa lah sebab kita dah dalam minggu buat tugasan yang kedua ni, Adin tidak menghantar tugasan yang diberikan di bawah FB Ads. Okey, pertama sekali saya nak minta maaf berkenaan dengan cover FB page saya tu. Saya dah refer dekat dalam grup WhatsApp berkenaan cover page saya tu, adakah sesuai ataupun tidak. Okey, so saya tak dapat respon, jadi saya assume itu adalah cover yang patut saya gunalah. Dan berkenaan task FB Ads, saya sudah hantar, saya dah email kepada Cikgu Aziz MK. Mungkin silapnya saya seingat saya dah apa orang kata dalam list yang dah hantar task Cikgu Aziz MK, saya dah include nama saya, and then saya tekan enter. Mungkin saya tak perasan yang dah satu tik, saya terus shut down komputer. Rasa Adin kena semak bila dah hantar tu, semak lagi. Bukan sekadar bila dah tekan button tutup komputer, kita dah assume benda tu dah dihantar ataupun disubmit. Baiklah, seterusnya kita dengar apa pula komen dari ketua juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan Datuk. Terima kasih Fizo. Saya ni sebenarnya dah tak sabar-sabar. Saya nak bercakap dengan Cik Mas Akrabin. Apa dah jadi? Saya tengokkan tugasan minggu ini, ada yang awak tak, macam minggu lepas juga, tak lengkap, ada yang tak buat. Apakah mereka mentor-mentor semuanya ada? Mereka semuanya dengan secara ikhlas nak tolong ni. Kenapa awak tidak mengambil peluang ini? Mengapa awak tidak kegenggam peluang ini untuk meningkatkan lagi prestasi awak ini? So, Encik Mas Agrabin, silakan, saya nak dengar sangat apa awak kata. Saya dah tak sabar-sabar nak dengar. Apakah ceritanya? Mustafa, saya mohon maaf atas tas yang tak dapat dilengkapkan. Dan tantangan yang saya hadapi sekarang, saya stand alone Slow Ranger untuk perniagaan.
saya ada kedai dekat kawasan pasar dan saya kena terpaksa manage seorang-seorang buat masa sekarang sebab kat kawasan pasar high risk in COVID dan nak dapat staff baru payah saya tinggal. Sebelum ni saya ada backup staff macam staff dalam 4-5 orang lah. Sekarang tinggal seorang saja. Lepas tu memang quite hard dan multitasking to me to store the staff. I will try my best. Akan cari staff untuk cover di kedai dan untuk saya buat online punya task. Saya mahu ialah awak buat 2 perkara. Satu ialah minta tolong. Nombor 2, because you're not alone. Jangan kata awak sekarang. Program ini memberikan awak akses pada mentor-mentor. Kami semua nak tolong awak. Minta tolong, nombor 1. Nombor 2, dan jangan fokus kepada peningkatan sikit dan sedikit. Ini saya tengok tugasan awak semua awak tak lengkap. Ada yang tak buat pun. Kalau awak buat 1 mungkin, okey. Janganlah buat semua tak buat. Buat 1, kedua, minta tolong orang. Tu 2 tu ya. Peningkatan diri sendiri. Jangan compare dengan orang lain. Tingkatkan diri sendiri dan minta tolong orang. 2 perkara yang saya harap awak akan ambil iktibar ya. Baik, itulah dia komen, pandangan dan juga nasihat daripada juri-juri kita. Sangat berguna kepada semua usahawan dan saya percaya di waktu sekarang ni kepada usahawan khususnya pelbagai cabaran untuk mereka kembali nak meneruskan perniagaan mereka. Tetapi persoalannya sekarang, apakah masih ada lagi harapan buat mereka ini untuk terus bersama di dalam program ini atau apakah nama-nama mereka akan digugurkan dari program ini? Kita tunggu selepas ini. Okey, kita tinggalkan dulu segala keresahan di dalam hati peserta-peserta kategori usahawan mikro itu tadi. Sekarang kita nak tengok juga apa jadi minggu ini pada perjuangan Mak Chun yang katanya nak cari reseller tu. Jom kita tengok. Inilah dia produk-produk Mak Chun. Pada yang nak jadi reseller Mak Chun, boleh masuk ke dalam www.02ceo.com.my. Boleh join Mak Chun dalam reality show Mak Chun. Ataupun boleh WhatsApp Mak Chun di 019-280-8880. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Bos. Kita dah dapat 81 reseller. Hah? Iya. 81? Bos jangan nak happy sangat. Nani baru telefon saya. Dia cakap produk tak cukup ni bos nak buat posting. Saya dah risau ni bos, macam mana? Ha? Tak cukup? Lah ni saya ni masuk reality show tau tak? Jadi saya dah ada reseller, dah ramai orang duk beli saya punya barang. Saya nak kena post. Duk bagi alasan tak ada barang. Lagu mana aku nak post? Reseller aku dah bising ni. Aku tak pedulilah lagu mana pun. Aku nak barang tu sampai ke aku esok juga. Yang bagi darah aku naik sampai ke langit tau. Ni Nani. Makan gaji buta je ke? Han tak boleh nak order barang ke? Han dah tahu barang dah habis, tak boleh order awal-awal lagi ke? Bos, fucuk tu saya dah order 2 bulan lepas dah. Tapi barangnya yang tak sampai-sampai lagi. Saya tak tahu kenapa. Bila saya call, dia kata kilang dia kena tutup, tak boleh ramai-ramai pekerja. Jadi produk dia pun keluar sikit. Jadi kita pun tak cukup stok. Jawab lah, dia tak betul. Hang Sarah? Hang tengok aja. Hang supervisor hang tak tahu ke? Barang ada ke tak ada, hang tak check ke?
Dok, bila dia hantar dah PO tu, kami check, kami tengok. Dia hantar lama dah. Tapi macamlah Mak Chun tak tahu perangai depa macam mana supplier tu. Covid lah, pucuk tak kering lah, lori tak dok lah, surat niti lah. Macam-macam lah alasan depa. Hang punya kerja cek lah. Kami check. Gaji buta je hampa ni. Bas! Anak aku saya. Dia kata kotak dah habis. Tak boleh nak post. Lagu mana? Kotak dah habis pun nak bagi tahu kat aku. Katuk pula. Inilah masalah yang paling besar yang dihadapi oleh saya selama ni adalah apabila supplier-supplier yang hantar barang pada saya tak hantar barang tepat pada masanya. Dan ini jugalah yang menyebabkan supermarket-supermarket besar kat luar sana tak percaya pada produk-produk usahawan kita. Jadi nak buat lagu mana? Dah kita berusaha ni nak cabangkan kita punya perniagaan dengan ada reseller, sales dah bagus, order dah banyak, barang pula tak sampai. Lepas tu staff saya ni pula kotak tak cukup lah pula. Ada apa, kilang tutup lah pandemik. Dan masalah ni menimpa saya. Tapi siapa nak percaya masalah tu kalau bukan kita sendiri yang nak kena selesaikan masalah tu. Lah ni, bila dah banyak order, nak kena packing pula barang. Sebelum ni Mok Chun jual kat dalam Shopee je. Nak packing pun dekat dalam kedai tu pun cukup. Warehouse Mok Chun tak besar. Jadi terpaksalah Mok Chun gunakan rumah staff Mok Chun sendiri untuk buat packing. Dah tak ada pilihan. Takkan nak pergi sewa, nak tambah lagi overhead semua. Untung belum seberapa lagi. Maklumlah bila jual barang runcit ni untung bukan banyak. There are no failures in life. There are only wrong results. So what must you do? Change your business strategy. Terlalu banyak menyalahkan orang lain. Terlalu complain. Stop doing that. If you want to be successful, you must see the big opportunity. Peluang yang besar. I see your systems very good. Number 1 is diamond. Number 2, build the business empire. Kita tak mau jadi dia salesman. Kita nak jadi dia CEO. CEO maknanya they need to have a bigger team. They need to have an empire. They need to have people with them together building the empire in Mak Chun. So how do you do that? Very important. We have a formula. The formula is called 3-8-8. Itulah strategi. Orang jadi reseller Mak Chun tak payah warehouse, tak payah kilang. Everything you do. Betul? Betul. But do you tell them? Tak ada. Dia tak bersyukur, dia tak appreciate. You must let them know. What else? Dia tak payah sewa office, tak payah bayar elektrik. Hanya komputer cukup. Handphone cukup. Suruh dia buat software, tak payah. Sistem, tak payah. Semua Mak Chun sudah ada. So I want to repeat, make sure you tell all your resellers, Mak Chun wants you to be rich, wants you to be happy and hardworking. Jangan malas-malas, tak boleh. Buat kerja, buat usahawan Mak Chun harus hardworking. Are you hardworking? Yes. Tapi hardworking tanpa strategi. Memang nasib saya lah kena bantai je dengan mentor-mentor ni. Saya tahulah memang saya tak cukup ilmu. Tapi nak buat lagu mana bila nak belajar ni saya kena jadi kebai sikit lah. Kebai telinga, kebai muka ni. Terpaksalah terima. Dan yang paling saya takut lah ni adalah bila nak masuk kat dalam board meeting tu. Minggu ni saya gagal. Tu dia, kita tengok teruk sungguh Mak Chun kena marah bertubi-tubi daripada mentor kita. Tak apa Mak Chun, ambil benda ni sebagai teguran dan untuk Mak Chun perbaiki kelemahan Mak Chun. Lepas ni jauh lagi perjalanan Mak Chun ni. Kalau kita tengok kan banyak betul masalah Mak Chun. Mana tak kena marah Mak Chun ni. Tapi kalau kita tengok 81 orang je Mak Chun dapat dari 4,000 yang berdaftar. Itu pada saya macam kurang berjaya ni Mak Chun. Macam mana ni Mak Chun?
Tak Fizo, Mok Chun dah ikut dah apa mentor tu kata suruh buat launching. Mok Chun dah kumpul dah ada 4,000 orang masuk kat dalam Mok Chun punya Facebook tu. Tapi masalahnya masa launching tu yang datang cuma 300 aja. Mok Chun nak buat lagu mana? Takkan Mok Chun nak tarik tangan mereka, nak paksa mereka main masa launching. Dalam launching tu pakai Zoom aja. Tak apalah Mak Chun, pada saya mungkin usaha tu dah ada, mungkin belum cukup. Tapi apa-apa pun, Mak Chun juga kena bagi tahu kepada juri kita siapakah 81 reseller yang berjaya tu Mak Chun. Silakan. Terima kasih Fizo. Daripada 300 orang yang mai tu, Mok Chun letakkan syarat untuk depa jual 7 combo. Baru depa terpilih untuk menjadi reseller Mok Chun. Jadi daripada situ nanti Mok Chun dapat tengok kesungguhan depa untuk menjual 7 combo tu untuk melayakkan diri depa menjadi Mok Chun punya geng niaga. Jadi calon-calonnya adalah persoalannya, adakah mereka ini akan disingkirkan? Tak apa, kita tenangkan dulu hati kita, berehat sebentar dan kembali selepas ini. Terima kasih dan kembali bersama saya Fizo Omar dalam program Zero to CEO. Jantung saya ni dari tadi makin berdegup. Tak apa, kita semua kena bertenang dulu. Jom kita tengok apa pula ganjaran buat mereka yang berjaya dalam program ini nanti. Patutlah kita tengok mentor-mentor semua begitu serius memberikan ilmu kepada semua peserta Zero to CEO ini. Kita tengoklah hadiah yang menanti mereka cukup memberangsangkan dan pemenang juga berpeluang mendapat mentoring program bersama Ibu Hanim. Dapat pula bantuan pembiayaan perniagaan dari SME Corp. Tak tahulah saya nak cakap kalau peserta masih lagi tak nak merebut peluang ini. Excuse me, members of the jury and mentors here, I'm Dr. Lawrence. I'm monitoring Mak Chun's progress. And let me tell you, I'm not happy. I don't believe you guys are happy. We have 4,000, 5,000 people who registered.
only 81 people came. This is not the spirit of entrepreneurship. This is called play. This is called main saja. Kita harus lebih berusaha. I think I want you to do something. Why don't you talk to Mak Chun? Talk to her and give her a more challenging target. Give her a more challenging project so that she comes out and really go out and do her best in the spirit of Malaysia boleh. Mohon maaf juri-juri, saya ingin mencadangkan agar Mok Chun diberi peluang untuk teruskan perjalanan dalam Zero to CEO ini kerana ini merupakan kali yang pertama Mok Chun didedahkan dengan sistem reseller. Walaupun Mok Chun gagal dalam pelancaran untuk mengambil reseller, saya percaya Mok Chun sekarang ini dah tahu belajar daripada kegagalan tersebut dan Mok Chun dah ada satu goal setting yang sangat jelas dan dilakukan dengan betul. Jadi saya nak mencadangkan dan saya nak lihat Mok Chun terus berada dalam program ini di bawah Gina di bawah Mok Chun, dan saya akan pastikan bersama mentor-mentor yang lain Mok Chun akan up her game, Mok Chun akan boleh buat lebih baik dan Mok Chun akan boleh bangkit dengan lebih bagus selepas ini. Saya nampak Mak Chun ada masalah production dekat situ sangat-sangat jelas. Okey, masalah production ni sebenarnya Mak Chun kena tahu siapa jaga production line. Okey, Mak Chun kena ada volume untuk lock the production. Kalau Mak Chun tak ada volume, Mak Chun kena cari pula jalan lain. Tapi kalau Mak Chun boleh invest on volume, Mak Chun kena lock the volume supaya demand not higher than production lah. Ni Datin nak abang kat Datin lah. Saya ada accountant. Saya ada inventory. Saya ada orang jaga inventory. Saya ada supervisor. Saya ada semua ada. Tapi masalahnya lah ni, supplier saya janji nak hantar tapi tak hantar. Kita dah order 2-3 bulan yang sudah. Kita dah siapkan semua barang dah untuk masuk ke dalam Zero to CEO ni. Tapi kalau mereka dah bagi alasan kat saya, kerana pandemik, COVID kilang tutup, orang tak boleh kerja dan sebagainya, saya nak buat lagu mana? Sebab barang saya tu, depo tu supplier barang saya. Untuk menjadi CEO ni kan Mok Chun, dia perancangan. Minggu lepas saya dah cakap, perancangan. Bukannya senang ya, kalau senang tu ramai lah, beribu-ribu orang kat luar jadi CEO ya. Apa target Mak Chun sebenarnya? Apa target Mak Chun? Mak Chun nak quantity of number ataupun Mak Chun nak quality? Sekarang ni bila Mak Chun dah rasa 4,000 orang dah pergi, tak apa Mak Chun. Mak Chun kena buktikan 81 orang ni dia lagi hebat sehingga yang baki 3,019 orang tu nanti dia cari Mak Chun. Memang banyak masalah. Memanglah banyak masalah. Tapi kita kena ada semangat untuk membuat rancangan dan untuk mengatasi masalah saya. Okey, Mak Chun? Jadi saya nak serahkan pada pihak juri sama ada 3 nama, Bottom 3 dan Mak Chun, sama ada mereka akan disingkirkan ataupun tidak pada minggu ini. Silakan Datuk Yasmin. Saya ni dalam belah bagi sikit ya. Sebab kalau ikutkan prestasi Mas Arabi ni ya, dah dua kali tugasannya tak dilengkapkan. Jadi kalau ikutkan prestasi, ikutkan prinsipalnya, saya rasa dah patutnya disingkirkan. Tapi tahulah, saya ada sesuatu dalam hati saya ni mengatakan bahawa Mas Rabi ni berikan dia peluang satu kali, last chance. Okey, so dengan itu Fizo, kita minggu ni okeylah, juri kata kita tak ada lagi singkiran. Baik, terima kasih Datuk. Ya Allah. Lagi sekali, peluang diberikan kepada semua peserta dan juga geng-geng Mak Chun Jinia ni. Patut kau rasa bersyukur dan gunalah peluang ni sebaik mungkin untuk perbaiki kelemahan dan kesilapan yang dilakukan sebelum ini. Tahniah lagi sekali saya ucapkan kepada semua peserta kerana masih lagi diberi peluang untuk berada dalam program Zero to CEO ini. Bermakna anda masih ada lagi ruang untuk memperbaiki segala kesilapan yang anda lakukan sebelum ini. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Sekarang ini saya ingin menjemput Datuk Faridah Hanim untuk mengumumkan tugasan minggu keempat buat peserta kita. Silakan Datuk. Baik.
Okey, untuk minggu yang keempat, tugasan yang akan diberikan kepada usahawan mikro adalah market distribution channel, iaitu platform perniagaan secara online. Peserta dikendaki memulakan perniagaan anda di platform-platform online yang telah disediakan. And now bagi kategori Jinia, ibu nak ingatkan pada Mak Chun ya Mak Chun. Mak Chun sebenarnya bukanlah bertanding sangat dalam program ni. Yang pentingnya Mak Chun perlu tumpukan dalam pencarian rakan niaga Mak Chun. Bukan hanya setakat mencari reseller atau dropship saja. Mak Chun kena cari rakan niaga atau jinia yang berkualiti. Yang penting ada sikap, disiplin yang baik dan berdedikasi. Ibu tak nak yang banyak-banyak songeh ni. Demi kelestarian perniagaan Mak Chun juga. Okay? So remember, cari jinia yang berkualiti, yang mempunyai sikap yang bagus. Ibu nak bagi tugasan pada jinia Mak Chun pula. Dengar baik-baik. Jinia semua, kamu hendaklah mula mengumpul reseller di bawah anda. Reseller di bawah jinia. Dan you kena fokus kepada jualan juga sehingga boleh capai target seperti yang telah Mak Chun berikan kepada kamu semua. Itu saja Fizo. Baiklah, terima kasih Ibu. Itu dia tugasan-tugasan baru untuk diselesaikan kepada semua peserta-peserta dan juga jinia. Kalau kita tengokkan, semakin mencabar tugasan mereka untuk minggu depan ni. Tapi sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, saya ingin mengumumkan satu kejutan. Dan saya ingin memanggil 3 usahawan mikro ini. Yang pertama, Masak Rabin Izzuddin Shah. Yang kedua, Ahmad Tarzidi. Dan yang ketiga, Nur Syakirah. Baiklah. Ketiga-tiga nama yang saya sebutkan tadi, anda sebenarnya menerima sebuah hadiah laptop Huawei, tajaan dari Huawei, dengan harapan anda semua akan menambahkan lagi usaha anda untuk meningkatkan hasil jualan anda. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua yang sangat bertuah menerima hadiah istimewa ini. Baiklah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan jangan lupa setiap Sabtu jam 4 petang bersama saya Fizo Omar dalam Zero to CEO. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Demi mencapai